Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita ini. Seperti mana yang telah kita bincangkan tadi, alhamdulillah, memandangkan kita berada pada ambang bulan Rajab dan kemudian akan masuk bulan Syaban dan akan diikuti dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Maka pengajian kita mulai minggu ini dan minggu-minggu seterusnya akan kita bincangkan dalam bab puasa. Baik, kita masuk ke dalam kitab kita muka surat 421 bab puasa. Apabila kita mengatakan tentang puasa atau saum, apakah yang dimaksudkan dengan saum? Yang dimaksudkan dengan berpuasa itu secara ringkas adalah ianya secara ringkas bermaksud menahan diri. Berpuasa itu adalah menahan diri. Penulis mengatakan berpuasa, definisi berpuasa biasanya diartikan sebagai menahan diri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maryam, dalam surah Maryam ayat 26, di mana dalam kisah tersebut Maryam menyatakan, inni nadartu lirahmani sauma, aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih akan berpuasa, yakni menahan diri. Dengan arti kata lain, menahan diri daripada berbicara dan bercakap. Sedangkan yang dimaksudkan dengan berpuasa di sini adalah menahan diri daripada segala perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan di sini apabila kita mengatakan tentang berpuasa, pertama sekali berpuasa yang dimaksudkan definisi dari segi bahasa maksudnya menahan diri. Tetapi definisi dari segi syarak yang dimaksudkan berpuasa itu adalah menahankan diri kita daripada melakukan apa juga perkara yang boleh membatalkan puasa kita, daripada semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi itu maksudnya berpuasa, ya. Dan apabila kita mengatakan tentang puasa pada jemaah, nanti kita akan bincangkan dalam semua perkara ada rukun. Betul kan? Apakah rukun-rukun wuduk? Rukun wuduk 6 perkara. Apakah rukun-rukun solat? Rukun solat 13 perkara mesti lakukan. Kalau tak lakukan tak sah. Rukun puasa berapa perkara? Rukun puasa 2 perkara. Senang saja. Kita lihat ya. Rukun wuduk berapa perkara? 6 perkara. Tak buat tak sah wuduk kita. Apakah 6 perkara? Recall, rewind, revise. Apakah 6 perkara rukun wuduk? Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan sampai siku. Keempat, menyapu kepala. Kelima, membasuh kaki sampai kedua buku lali. Keenam, tertib. Kita tak basuh muka tak sah. Tak basuh tangan tak sah. Tak basuh telinga sah, pasal telinga bukan rukun. Ini contoh. Rukun wuduk. Rukun solat 13 perkara. Daripada berdiri, niat berdiri bagi mereka yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca Fatihah, seterusnya 13 perkara. Rukun puasa 2 saja. Mesti buat. Tak buat tak sah. Apakah dia 2 rukun puasa? Pertama, niat. Kedua, meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Rukun dia, kewajipan dia,
kena meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itulah dia. Daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bukan daripada terbit matahari ya. Terbit matahari itu dah habis waktu subuh. Jangan keliru. Baik, nanti kita akan kupaskan. Alhamdulillah. Dengan arti kata yang lain, kita diwajibkan menahan dirilah daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? Akan kita kupaskan. Apakah bagaimana niat puasa? Akan kita bincangkan. Baik. Sebelum kita masuk dalam perbincangan yang lebih mendalam, apakah kelebihan berpuasa? Antara keutamaan berpuasa di muka surat 421, kita sedang bincangkan di kitab Fiqh Sunnah. Bagi mereka-mereka yang mungkin kat luar atau sebagainya, boleh lihat sebab pasal apa majlis kita ni kita buat recording. Puan Safura kita baik hati, beliau akan compilekan, jadi kita memudahkanlah untuk compilation. Baik. Keutamaan berpuasa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana Rasulullah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah taala terangkan. Allah menjelaskan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam untuknya kecuali berpuasa. Yakni amalan-amalan kita yang kita lakukan untuk kebaikan kita, untuk kita dapat ganjarannya, untuk kita dapat faedah, untuk sebenarnya amalan-amalan yang kita buat, kita bersedekah, selain daripada kita bantu orang, sebenarnya itu untuk membersihkan diri kita. Sebagai contoh yang lain, solat, kita mentaati perintah Allah dan sebagainya untuk diri kita, walaupun secara ringkas kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada kebaikan untuk diri kita juga. Selain daripada itu, ganjaran yang Allah Taala memberikan, pahala juga adalah telah ditetapkan untuk amalan-amalan tertentu. Illa siyam. Semua amalan umatku adalah untuk dirinya sendiri kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajri bihi. Sesungguhnya puasa, sesungguhnya ianya itu adalah untuk diriku. Yakni Allah Taala menjelaskan untuk aku. Seorang hamba berpuasa semata-mata kerana Allah. Kerana hari ini kita hadir, boleh tak kita nampak ada di antara kita puasa ke tidak? Tak nampak. Pakaian tutup aurat, kita boleh nampak. Diri tutup aurat, diri tak tutup aurat. Diri tutup aurat sempurna, tak tutup aurat sempurna. Kita bersedekah, nampak orang. Tapi kita berpuasa, kadang-kadang kita duduk kat rumah seorang-seorang, tak ada orang tahu. Itulah antara lain hikmah-hikmahnya. Wa la ajri bihi, dan akulah yang akan memberi ganjaran tersebut. Wa siyamu junnah, dan ketahuilah bahwasanya berpuasa itu merupakan benteng. Wa idza kana yaumu saumin ahadikum, dan sekiranya salah seorang di antara kalian itu berpuasa, fala yarfut wala yaskhabu wala yujhalu fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Ya. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah SWT telah mengkhabarkan bahwasanya berpuasa itu untuk aku, dan akulah yang akan memberi ganjarannya. Oleh yang demikian, jika ada salah seorang di antara kalian itu berpuasa, maka janganlah fala yarfuth, maka janganlah dia berkata-kata kotor, janganlah dia berteriak-teriak, berjidal atau maki hamun. Jika ada seorang mencaci dirinya atau diajak bergaduh atau berkelahi, maka katakanlah inni shaimun. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita berpuasa kan? Allah SWT menjelaskan puasa yang kita lakukan itu untuk siapa? Untuk Allah. Kalau kita berpuasa untuk Allah, dengar saya. Tetapi kalau kita berpuasa bukan kerana Allah, kita berpuasa setakat tak puasa nanti tak dapat raya, tak puasa nanti suami tak belikan baju baru, tak puasa nanti orang cakap apa pula,
Atau kita berpuasa hanya kerana nak kuruskan badan, atau kerana perkara-perkara yang lain. Tak payah dengar. Jadi kalau kita setakat nak kuruskan badan, kalau setakat nak dapat orang kepujian orang, jadi orang tengok kita puasa lah. Tapi kalau kita berpuasa kerana Allah, nakkan ganjaran di sisi Allah, dengar sini. Apa dia? Barang siapa berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata-kata yang kotor. Jangan berkata-kata yang tak baik. Fala yarfuth. Kalau kita berpuasa kerana Allah, maka lidah kita pun kena puasa. Ketika kita puasa, ketika kita nak marah orang, kalau ketika kita berpuasa, kita nak mengumpat, kita nak aniaya, kita nak apa jua sekalipun, berarti kita boleh merosakkan puasa kita dan kita tak akan dapat ganjaran apa yang Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan nanti. Kita berada pada ambang bulan Ramadan. Lagi 2 bulan lebih kurang. Kita bersedia. Mungkin ada di antara kita nak mula mengqada puasa-puasa yang lalu. Ramadan yang lalu masih lagi qada, belum bayar lagi. Pasal pada ketika itu uzur, pada ketika itu sakit atau sebagainya, maka bayar sekarang. Dan kita biasakan, momentumkan diri kita. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, fala yarfuth wala yaskhab. Maka janganlah berkata-kata yang kotor, jangan berteriak-teriak, jangan memaki hamun. Ada tak kita ketika puasa pun kita puasa macam tak puasa saja, maki hamun biasa. Kadang-kadang ketika nak marah tu tak ingat orang, ketika marah anak ke, nak marah suami ke, marah kawan ke, leza. Tak ada beza antara dia ketika puasa atau tak puasa. Dalam hal itu, mungkin dia berpuasa bukan kerana Allah, atau kurang penghayatan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita adjust sekarang. Ketuk hati kita. Oh, kita kena adjust, kita kena ubah. Nak kena bersedia. Fahamkan betul-betul. Kerana kita tak nak puasa nanti sia-sia belaka. Dan kalau ketika kita berpuasa tu kemudian marah sangat, orang nak ajak gaduh atau sebagainya, ini shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Hafal hadis ini shaim. Ini shaim tu berpuasa. Shaim datang daripada perkataan soma. Soma tu puasa. Saum Ramadan. Soma tu puasa. Jadi ini shaimun. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ini shaimun. Boleh ingat tak? Jadi ketika nak marah tu, ketika puasa, ini shaimun. Suami ajak, katakanlah suami ada isteri baik, suami nakal. Ada suami nakal, isteri baik. Ketika puasa pun nak mengacau, nak sakit hati. Bang, ini shaimun. Awak ni tak apalah bang, abang ni sengaja nak menyakitkan hati saya. Ini shaimun. Contohlah. Jadi kalau kita suami pula, isteri belete, awak ni puasa, jangan rosakkan puasa. Tu dah lah bang, gitu-gitu. Tak apalah, ini shaimun. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, mana perkataan ini shaimun? Baik, ayat ketiga tadi, line ketiga, ini shaimun. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, jika ada seseorang yang ajak bergaduh atau ajak berkelahi, katakanlah ini shaimun, ini shaimun. Kata ini hendaklah diulangi sebanyak 2 kali. Demi Tuhan yang menguasai diri Muhammad, bau mulut seorang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat daripada bau kasturi. Seseorang yang berpuasa akan memperoleh 2 kegembiraan yang amat menyenangkan hatinya, iaitu tatkala berbuka, dia akan bergembira dengan berbuka itu, dan dikala hendak berjumpa Tuhannya kelak, dia akan bergembira dengan puasanya. Bagaimana dia bergembira dengan puasanya? Kalau puasanya tadi puasa yang penuh dengan penghayatan, dapat pas, alhamdulillah.
gembira. Macam budak kalau fail exam, dapat result, nak gembira apa? Tak gembira pun. Tapi kalau kita buat kerana Allah, tinggalkan kerana Allah, tak apalah. Aku punya ego ni letak tepi, tak apalah. Aku punya, kalau ikutkan rasa, selalu orang katakan, kalau ikutkan rasa, yang ikutkan rasa letak tepi. Kerana apa? Ini shaimun. Tak apalah. Biar aku mengalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nescaya dia akan mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika nak berbuka, alhamdulillah. Ketika nak berbuka, dapat kegembiraan kerana dapat menikmati rezeki yang Allah Taala kurniakan. Dan kedua, dapat ketika berbuka juga tu dia akan dapat rasa nikmat. Nikmat selain daripada dapat makan dan minum, dia nikmat satu hari ini aku dapat berpuasa, alhamdulillah. Nikmat ni orang tak dapat rasa. Orang yang berpuasa, benar-benar berpuasa dengan orang yang berpuasa sambil dia pun tak sama. Kita berpuasa tapi kita banyak buat maksiat, katakan. Ketika makan je lah. Tapi ketika siang hari tu kita meninggalkan sesuatu kerana Allah, kita tingkatkan iman dan takwa, mujahadah. Ketika kita makan dia pun alhamdulillah. Kita tinggalkan makan dan minum kerana Allah, kita sekarang boleh dihalalkan makan dan minum pun kerana Allah. Ini contoh pada jemaah. Nak kena adjust, nak kena mentally prepared lebih awal. Kerana 2 bulan mendatang, lagi 2 bulan saja lagi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Ini baru di dunia. Kemudian di hari akhirat, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala katakan pahala puasa Allah Taala sendiri akan beri ganjaran. Ini contohlah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memungkiri janji. Selain daripada itu, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Perkara ini akan kita kupaskan nanti ketika kita bincangkan tentang perkara-perkara yang disunatkan dan dimakruhkan. Kerana apa? Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi. Kita kena lihat, kita kena faham yang dimaksudkan dengan bau mulut orang yang berpuasa. Kenapa orang yang berpuasa tu, maaf kata, mulutnya berbau? Kerana dia tak makan dan minum. Apabila tak makan dan minum, perutnya kosong. Perutnya kosong, akan keluarkan bau mulut daripada perut yang kosong. Kita jangan terkeliru antara bau mulut kerana perut kosong dengan bau mulut, maaf kata, tak berus gigi. Beza. Yang bau mulut tak berus gigi itu pasal dia tak berus gigi, pasal daging ada tersendat semalam buka puasa. Contoh, semalam makan malam tersendat daging. Tak sama dengan bau mulut daripada perut yang kosong. Sebab tu nanti kita akan bincangkan dalam masalah ini, ulama khilaf sama adakah diperbolehkan seseorang itu berus gigi selepas terbit matahari atau tidak. Ada sebagian ulama katakan tak disunatkan, makruh berus gigi selepas terbit matahari. Kerana apa? Mereka katakan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Sebagian ulama tak setuju. Sebagian ulama katakan sebenarnya kita boleh berus gigi, boleh bersugi, boleh bersiwak di siang hari bulan Ramadan. Kerana bau mulut ini bukan daripada gigi tetapi daripada perut. Gigi tak ada kena-mengena, maka diperbolehkan berus gigi walaupun dah terbit matahari. Ini contoh pada jemaah. Nanti kita akan kupaskan dalam masalah tersebut. Baik, alhamdulillah. Itu antara perkara-perkara yang dapat kita lihat. Jadi kita ingat para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya setiap amalan yang kita lakukan untuk diri kita kecuali puasa, puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Illa saum fa innahu li. Sesungguhnya ianya yang dipuasa itu adalah untukku dan Allah Taala yang akan memberikan cara. Kalau orang ajak kita gaduh, cakap apa? Ini shaim. Masya-Allah. Dah boleh berbahasa Arab. Ini shaim. Okay. Sebenarnya kalau ikut bahasa betul-betul lah, kalau ini shaim tu, ini shaimun itu untuk lelaki. Kalau kita perempuan, ini shaimah. Itu lebih tepatlah. Ini shaimatun.
Dia kaedah lelaki dan perempuan tu beza. Macam lelaki Farid. Farid lelaki, perempuan Faridah. Jamil lelaki, perempuan Jamilah. Jamil tu cantik. Nama dia Jamil. Awak cantik Nama perempuan Jamilah. Jamilah tu cantik untuk perempuan. Jadi orang perempuan tu kat belakang dia letak marbuta. Ini So'im lelaki, So'imun. Perempuan So'imatun, So'imah. Jadi kalau kita nak, untuk orang perempuan lebih tepat, ini So'imah. Engkau So'im, nama kau So'imah? Baik. Menurut riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Daud, hadis tersebut berbunyi sebagai berikut. Ada riwayat yang lain bahawasanya mengikut riwayat yang lain, as-siyamu junnah, berpuasa merupakan benteng. Fa idza kana ahadukum sha'iman, jika salah seorang di antara kamu itu berpuasa, fala yarfuth, janganlah kalian itu berbicara perkara-perkara yang kotor. Yarfuth ni bukan hanya kotor, itu maksudnya berbicara kata-kata maksiat, ya, kata-kata yang boleh menangkitkan gairah. Contoh, jangan berbicara perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Fala yarfuth wala yajhal, dan janganlah kalian itu berjidal, ya. Wa ini murun qatalahu aw syatamahu, dan sekiranya ada salah seorang di antara itu mengajaknya bergaduh ataupun mengajak dia berperang, falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Dan kalau seorang itu mengajak dia bergaduh atau berkelahi, katakanlah sesungguhnya aku ini berpuasa, aku ini berpuasa. Diucapkan 2 kali. Demi Tuhan yang menguasai, walladzi nafsi biyadihi, bahawa demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, demi Tuhan yang menguasai diriku, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia meninggalkan makan, minum dan nafsu syahwatnya kerana aku. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberinya ganjaran. Setiap kebaikan akan dilipat kali gandakan 10 kali ganda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawasanya yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makan minumnya, wa syarabahu, dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya, wa syahwatahu, meninggalkan syahwatnya. Ketika puasa pada jemaah, makanan yang halal pun kita tinggalkan, minuman yang halal pun kita tinggalkan, isteri dan suami yang halal pun kita tidak mengikut nafsu kita. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita kerana Allah, berpisah kita kerana Allah. Makannya tadi seseorang itu kerana Allah, dia tak makan pun kerana Allah. Kita lihat ketika bulan Ramadan, bagaimana menunjukkan pengabdian hamba-hamba Allah. Ketika terbit fajar, semua umat Islam tinggalkan segala makan yang dan minum yang halal. Yang halal ni, halal sebelum itu, tapi semua tinggalkan kerana mentaati perintah Allah. Kemudian dah di ambang maghrib, nak dekat terbenam matahari, semua menantikan cuaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua bismillah. Pada ketika itu, semua umat Islam, semua orang yang beriman akan makan dan minum kerana Allah. Pada ketika itu, amalan yang terbaik bukan baca Quran, bukan itu, bukan ini, bukan solat maghrib, buka puasa. Lebih afdal batalkan puasa tadi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat, kita buat semua kerana Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makannya, minumannya, syahwatnya semata-mata kerana-Ku. Wasiyamu li, dan puasa itu untukku, wa ana ajri bihi, dan akulah yang akan membalas, memberi ganjarannya.
wal hasanatu bi asyrati amsalha. Bahawasanya setiap amalan itu dilipat kali gandakan sebanyak 10 kali. Subhanallah. Baik. Contohlah, kadang-kadang orang selalu berikan contoh. Contoh, katakan kalau tempat ketika tempat waktu kerja lah ya. Kalau waktu kerja ke tempat syarikat ke, orang katakan baiklah, barang siapa kerja sekian-sekian dapat ini, dapat ganjarannya. Barang siapa buat perkara ini ganjarannya, ini balasannya, ini upahnya. Buat ini upahnya. Buat begitu, ini upahnya. Tapi buat kerja ni, jumpa bos. Bos bayar direct. Semua dah dapat bonus, katakan. Semua bonus dia punya manager kasih. Tapi awak special. Awak bos nak kasih sendiri bonus. InsyaAllah. Macam mana kita rasa? Bos akan kasih sendiri bonus kita. Pasal lain orang tak beritahu, confidential. Yang lain semua tahu, ni bonus awak dapat 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, setengah bulan, semua standard. Yang ni staff ni kerana dia banyak bantu bos atau sebagainya, banyak tolong, awak bonus manager tak payah kasih, bos kasih direct, confidential, lain orang tak beritahu. Berapa bonus dia dapat? Ketika kita nak dapat tu, subhanallah, contohlah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Baik. Antara perkara-perkara yang lain, hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi SAW menjelaskan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat, pada hari akhirat kelak. Ay Rabb, maka puasa itu berkata, as-siyamu berkata, yaqulu as-siyam, puasa mengatakan, wahai Tuhanku, aku melarangnya daripada makan dan memuaskan syahwat di kala siang. Oleh itu berilah syafaat kepadaku untuk kemudian aku berikan kepadanya. Al-Quran pula mengatakan, aku melarang dirinya daripada tidur di kala malam hari. Oleh itu aku mohon syafaat kepadamu untuk kemudian aku berikan kepadanya. Maka kemudian kedua-duanya memberi syafaat kepada orang tersebut. Jadi maksudnya para jemaah, apa juga amalan yang kita lakukan, amalan itu akan menjadi saksi di hari akhirat kelak. Apa juga yang pernah kita lakukan, kita tak perlu bimbang para jemaah. Apa juga amalan yang kita lakukan, apa juga kebaikan yang kita usahakan, apa juga amalan yang kita buat, orang tak tahu. Kadang-kadang bukan hanya orang tak tahu, orang dah tak tahu, kadang-kadang tak berterima kasih pun. Dah tak tahu, kadang-kadang kita dah buat kebaikan, mengata lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak apa, kita buat kerana Allah. Allah Maha mengetahui. Alhamdulillah. Ini nikmat bagi seseorang yang buat sesuatu amalan semata-mata kerana Allah. Nak cari keridaan Allah, nak cari pahala. Tak perlu bimbang orang tak cakap terima kasih, tak perlu bimbang orang tak balas, kerana dia tahu Allah Maha mengetahui. Aku buat bukan kerana terima kasih. Kemudian dia ungkap perkara-perkara yang tak baik lagi. Ni cubaan, alhamdulillah, Allah Maha mengetahui. Tak apa, ini contohlah. Kita kalau kita nak buat sesuatu, tempat kerja lah ya. Kemudian working colleagues kita mengata gitu, kemudian supervisor kita nak marah-marah kita, tapi apa yang kita buat, bos tahu, bos sedang nampak. Tak kisahlah, ni manager, supervisor, kecil je, bos tahu, bos yang bayar aku gaji, betul kan? Tak takut, tak heran dengan mando ni ke atau sebagainya, pasal big boss tahu. Contohlah, kalau big boss tak tahu, itu yang menderita, dah buat susah-susah, lain orang dapat nama. Tapi big boss tahu, alhamdulillah. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dan setiap amalan kita, alhamdulillah, akan dapat kita lihat di hari akhirat kelak. Dan ada di antaranya akan
memberi syafaat. Dari Abu Umamah katanya, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu murni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, berilah kepadaku satu amalan yang membolehkan diriku masuk ke dalam syurga. Qala alaika bis-shaum. Rasulullah mengatakan, hendaklah engkau berpuasa. Fa innahu la idla lahu. Thumma ataituhu ats-tsaniyah faqala alaika bis-shiyam. Baik, Rasulullah SAW apabila ditanya oleh sahabat tadi, beritahu aku satu amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga. Rasulullah katakan, berpuasa. Kerana dia merupakan amalan yang tidak dapat ditandingi oleh amalan yang lain. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW untuk kali kedua untuk bertanya. Nabi mengatakan, berpuasalah. Puasa lain para jemaah. Amalan, macam saya katakan, amalan yang kita buat, kita bersedekah, kita solat sunat, kita baca Quran, satu amalan. Tetapi puasa adalah satu amalan. Kita meninggalkan segala yang halal di siang hari, sedangkan orang lain dapat menikmatinya. Kita meninggalkannya kerana Allah. Setiap saat, setiap detik kita dalam ibadah. Subhanallah. Jadi beza. Sepanjang hari itu, setiap saat, setiap detik, setiap second, setiap milisecond kita dalam ibadah. Subhanallah. Kalau kita rasa satu hari adalah satu hari, bukan setakat satu hari, bukan satu jam, bukan satu minit. Kalau kita rasa satu saat tu apa? Itu satu saat. Allah SWT lihat bukan setakat 1 second. 1 second tu bagi orang yang example pada jemaah ya, orang yang lumba lari Olimpik, orang first dengan second, dia kalah tu dengan berapa saat? 0.0. Dia lari adalah contoh 20 saat 0.003. Yang nombor 2 20 saat 0.005 by 0.001. Ketahuilah, setiap detik, setiap milisecond kita sedang ibadah. Subhanallah. Setiap milisecond kita sedang beribadah dan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Lagi 2 bulan Ramadan menjelang. Mungkin sebelum Ramadan, macam saya katakan, ada di antara kita nak mengqada puasa kita, ada di antara kita mungkin nak puasa sunat Senin, Khamis dan sebagainya. Mungkin ini antara untuk membiasakan diri kita dan pada masa sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Pada masa sama nak adjust diri kita menghadapi bulan Ramadan. Dari Abu Umamah demikian. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pula bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidzalika yawmi an-nar an wajhi sab'ina kharifah. Tidaklah seorang itu berpuasa satu hari ketika beliau itu berada fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan itu Allah Taala akan menyelamatkan dirinya daripada api neraka sejauh jarak 70 tahun. Jadi orang ini bukan hanya berpuasa, tetapi berpuasa dalam keadaan berada fi sabilillah. Tetap dia berpuasa, Allah Taala akan menjarakkan dirinya daripada api neraka sebanyak 70 tahun. Subhanallah. Dari Sahal bin Sa'ad bahawasanya Nabi SAW bersabda, innal jannah baban, bahawasanya sesungguhnya di dalam syurga ada bab, yuqalu lahu ar-rayyan atau ar-rayyan. Bab yang namanya ar-rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah aina shaimun. Bab ar-rayyan adalah bab
hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Di hari kiamat, di hari akhirat kelak, bab ini akan memanggil aina shaimun, manakah dia orang-orang yang berpuasa dan suka berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Sampai semua orang yang berpuasa itu boleh masuk ke dalam melalui pintu tersebut, lalu kemudian ditutup. Hanya khas untuk orang yang berpuasa. Dalam syurga ada berbagai pintu. Kita contohlah ya, kita kalau nak masuk sebagai tempat, kalau nak masuk airport punya restricted area, atau kita nak pergi exhibition, kita dapat pass. Awak pass apa? Orange. Orange dibenarkan masuk viewing gallery, boleh masuk tempat restoran. Awak ni hijau, dapat viewing gallery, restoran, dengan dapat duduk dengan senior staff. Awak, saya kira all rounder, semua colour dia. Hijau ada, merah ada, biru ada. Masuk mana-mana pintu dia. Subhanallah. Ada satu pintu khas di akhirat, di hari akhirat kelak, Ar-Rayyan. Orang berpuasa je boleh masuk situ. Orang tak puasa tak boleh masuk melalui pintu tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Secara ringkas, jadi berpuasa ni, dan ini bukan hanya berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa secara umum. Mereka-mereka yang suka berpuasa, mereka-mereka yang berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berpuasa wajib, berpuasa sunat dan sebagainya. Dan apabila kita mengatakan tentang puasa para jemaah, puasa ni ada berbagai. Pembagian puasa di muka surat 424. Puasa itu ada dua jenis, puasa fardu dan puasa sunat. Kita tahulah, ada puasa fardu, ada puasa sunat. Saya nak tanya, puasa fardu, apa dia puasa fardu? Ramadan. Wajib. Selain dia puasa Ramadan, ada puasa lagi yang lain yang wajib tak? Ya? Puasa nazar. Kalau seorang itu nazar, maka wajiblah dia berpuasa. Selain daripada itu, ada tak? Kafarah. Kalau kita melakukan sesuatu perkara kena bayar kafarah, maka wajiblah kita berpuasa. Akan kita kupaskan jenis-jenis puasa tadi. Baik. Dan puasa fardu ada 3 jenis. Puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar. Ustaz, apa tu puasa kafarah ya? Kalau dulu saya pernah bersumpah. Saya bersumpah bahawasanya saya tak nak buat itu, buat ini. Kemudian saya langgar sumpah saya. Kena bayar kafarah. Akan kita bincangkan. Saya pula pernah Ustaz, ada orang kata pada ketika itu saya ada ambil barang orang. Kemudian dia tanya, awak dah ambil? Saya kata saya tak ambil, saya takut. Saya kata betul, sungguh saya tak ambil. Sumpah. Ambil macam mana pula tu? Macam dulu kecil-kecil, budak-budak dulu. Sumpah, sungguh. Ada level, ada sumpah, ada sungguh. Ingat lagi tak? Kemudian bukannya tu, habis lama balik. Ada tak budak-budak tulis lama balik? Adik lama. Zaman 70-an lah ya, 70-an 80-an. Kalau sekarang tak ada. Adik lama sekarang. Lama adik kira ringan sekarang kan. Adik lama tu dari Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Di sini kami akan huraikan puasa Ramadan dan puasa sunat sahaja. Manakala puasa yang selainnya akan kami bahaskan dalam bab-bab yang lain. Jadi dalam bab ini akan kita bincangkan tentang puasa Ramadan dan puasa sunat. Mengenai puasa nazar akan kita bincangkan nanti di akhirnya, dan puasa kafarah juga kita bincangkanlah supaya kita dapat memahami nanti insya-Allah. Sebab puasa kafarah tu ada berbagai jenis. Kadang-kadang kafarah tu, contoh seseorang itu mengadakan hubungan jenis di siang hari bulan Ramadan. Apa kafarahnya? Seorang itu melanggar sumpah, apa kafarahnya? Akan kita kupaskan nanti. Baik, insya-Allah.
Untuk hari ini kita masuk dalam perbincangan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Apa hukum seorang berpuasa pada bulan Ramadan? Wajib puasa ke? Wajib berpuasa dengan syarat-syaratnya. Ataupun bukan untuk semua orang. Bukan semua orang wajib puasa. Ada orang tak wajib puasa. Tak wajib puasa. Siapa tak wajib puasa? Orang yang uzur. Dia pada bulan Ramadan secara umum wajib berpuasa, tetapi ketika dia uzur dia tidak boleh berpuasa. Dia kena gantikan pada bulan-bulan yang lain. InsyaAllah kita akan bincangkan nanti apakah sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Bukan hanya uzur. Lelaki, ada tak lelaki yang boleh gugur puasa Ramadannya, tak wajib puasa? Orang yang sakit, orang yang musafir, betul tak? InsyaAllah kita akan bincangkan nanti. Kalau kita sakit tak puasa, kena ambil MC tak? Ya? Ambil MC. Tunjuk isteri, abang nanti 2 hari MC ya. So besok 2 hari jangan kejut. MC kadang-kadang ada sebagai MC itu genuine, betul. Ada sebagai MC pergi doktor, sekarang dulu nak dapat MC susah. Sekarang pergi doktor 5 hari MC. Subhanallah. Baik. Muka surat 425. Hukum puasa Ramadan adalah wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Jadi diwajibkan kita berpuasa berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran, hadis dan Sunnah Nabi SAW. Antara lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Pertama sekali daripada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terlebih dahulu, la'allakum tattaqun. Moga-moga kalian bertakwa. Jadi ini menunjukkan dalil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Jadi Allah Taala mengatakan telah diwajibkan, maka wajib. Ya, telah ditulis ke atas kalian, maksudnya telah diwajibkan untuk kalian berpuasa, maka ini menunjukkan dalil terang dan jelas hukum wajib berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 883. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan selepas ayat tersebut, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang bermaksud Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan di mana diturunkan ke atasnya, diturunkan di dalamnya Al-Quran, menjadi petunjuk dan sekalian alam, dan menjadi keterangan yang menjelaskan dan perbezaan antara yang hak dengan yang batil. Oleh itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi menunjukkan dalil, maka hendaklah kita berpuasa pada bulan Ramadan. Dalil daripada sunnah pula sebagaimana sabda Nabi SAW. Itu dalil daripada Al-Quran. Al-Quran dalil terang dan jelas wajib puasa. Tak ada khilaf dalam perkara ini. Kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Jangan kita bermain-main dalam masalah hukum. Jangan kita kata tak wajib puasa kerana kita menyalahi Quran. Kita tahu barang siapa tak beriman dengan satu ayat Quran, nescaya boleh menjatuhkan dia kepada kekufuran. Selain daripada itu, dalil daripada sunnah Nabi SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangunkan atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Wa iqamis solat, hendaklah kita tunaikan solat, dirikan solat. Wa ita'iz zakat, tunaikan zakat. Wa siyami Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wal hajjil bait, atau wal hijjil bait, baik, dan haji ke Baitullah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah berdasarkan ayat ini atau hadis ini menjelaskan Islam dibangunkan 5 perkara. Kalau kita meninggalkan salah satu daripada 5 perkara ini, maka telah gugur Islam kita. Nasallallahu alaihi wasallam. 5 perkara itu, pertama dan terpenting, syahadah, penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah Allah. Kemudian dirikan solat. Kemudian tunaikan zakat. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan adalah salah satu tiang agama. Sebagai seorang yang beriman, saya nak tanya ya, barang siapa tidak mengatakan Allah Tuhannya, gugur Islam. Sebagai seorang yang beriman, kita diwajibkan dirikan solat. Itu rukun Islam yang kedua. Seberapa yang tertaya, dirikan solat dan tunaikan zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini adalah contoh ketaatan kita atau contoh bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti bahawasanya kita ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir, dalam hadis Talha bin Ubaidillah disebutkan bahawasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Beritahulah kepadaku puasa yang diwajibkan Allah ke atas diriku." Beliau mengatakan, baginda mengatakan, puasa Ramadan, syahrul Ramadan. Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah ada kewajipan berpuasa selain daripada itu untuk diriku?" Baginda menjawab, "Tidak, kecuali jika kamu ingin melakukan puasa sunat." "Hal alaika ghairu, adakah aku diwajibkan selain daripada puasa Ramadan?" Rasul mengatakan, "La illa an tatawwa." Tak, kecuali kalau kamu hendak lakukan tatawwu tu voluntarily, ya. Dari segi bahasa, tatawwu tu voluntarily, secara sukarela, yakni puasa sunat. Selain daripada puasa Ramadan, tak ada puasa yang lain yang wajib. Ya, jadi atas dasar demikian, ini menunjukkan hanya puasa Ramadan yang wajib dan umat Islam wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Umat Islam telah pun berijma' di atas kewajipan berpuasa di bulan Ramadan, dan dia merupakan salah satu daripada hukum Islam. Ia mesti dilakukan oleh setiap umat Islam, dan apabila ada yang mengingkarinya, berarti sebagian ulama mengatakan ada barang siapa yang mengingkari berarti dia kafir dan keluar daripada ajaran Islam. Maksud mengingkari ni, dia ingkar, dia menafikan kewajipan. Kita kena lihat ni, ada orang tak solat. Kenapa tak solat? Pasal dia sibuk. Kenapa tak solat? Tak solat mungkin dia malas. Berbeza dengan satu orang, kenapa tak solat? Dia katakan solat tak wajib bagiku. Nauzubillah, ya, nasallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang kedua pasal malas dan sibuk, berdosa. Yang ketiga yang katakan solat tak wajib, kufur, gugur imannya. Pada bulan Ramadan ada yang tak puasa. Kenapa tak puasa? Aku tak tahan lapar dah. Kenapa tak puasa? Pasal aku malas nak puasa. Kenapa tak puasa? Pasal aku nak jaga masa. Tapi puasa nanti masa loss. 1, 2, 3 berdosa. Yang keempat, kenapa tak puasa? Bagi aku puasa tak wajib. Yang keempat, gugur imannya, terkeluar dari Islam. Ini maksudnya, barang siapa mengingkari, ingkar tu tidak menyetujui, tidak memperiyakan, berarti dia kafir, keluar dari Islam. Ia diwajibkan pada hari Isnin, pada malam kedua bulan Syaban tahun kedua
Hijriah. Ini secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, secara ringkas mukaddimah kita dalam bab puasa di mana kita bincangkan daripada muka surat 421 tadi, dan kita akan sambung pada pertemuan akan datang di muka surat 426 insya-Allah. Sampai di sini saja pertemuan kita memenangkan masa. Akan kita sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah. Silakan, siapa ada soalan? Silakan. Kalau masuk orang tua tak mampu nak puasa, kena apa? Bayar baliklah. Fidyah. Baik. Kalau orang tua tu tak mampu nak berpuasa, nanti kita akan bincangkan ke atas siapa yang diwajibkan berpuasa. Maksudnya orang yang diwajibkan berpuasa tu seorang ke atas muslimin, balighin, aqil, seorang Islam yang telah balik. Orang belum balik tak wajib puasa. Kalau ditinggalkan tak ada masalah. Aqil, orang yang mempunyai akal. Orang gila tak wajib berpuasa. Dan orang yang sihat, orang yang sakit tak wajib berpuasa. Tetapi tak wajib berpuasa tu bukan berarti dia gugur langsung. Dia kena melakukan bayar fidyah sebagai apa yang pernah dia tinggalkan. Jadi kalau di antara kita ada yang tak mampu berpuasa disebabkan sakit, uzur atau sebagainya, maka dia kena bayar fidyah. Akan kita bincangkan bagaimana nak bayar fidyah dan sebagainya nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau sekiranya kita sedang berpuasa, kemudian kita katakan ini shaimun, adakah kita riak? Dia gini. Riak ni kita kena lihat. Aku ni berpuasa. Kalau kita datang kelas, para jemaah, aku puasa hari ni. Okey. Ni apa? Ni apa? Aku puasa hari ni. Ni riak. Atau tak ada orang tahu, tak ada orang kisah, ni hari aku puasa Senin atau Khamis. Kat social media, today I am fasting. Nak tengok berapa banyak orang suka. Riak. Atau kita masuk apa kelas. Tadi malam aku bangun pukul 4 pagi, aku solat tahajud sampai subuh. Alhamdulillah. Bagus tak? Riak lah. Riak tu kita nak tunjuk kepada orang, sum'ah, nak orang tahu apa yang kita buat. Riak. Dan perkara itu tanpa kita sedari, banyak orang buat riak sekarang di social media. Tadi aku sedang berjalan tempat Pasar Geylang, nampak orang duduk tempat jambatan, aku kasih dia duit. Kasih lah, kenapa nak kongsi dengan orang? Ini contoh. Kecuali kalau dia nak tasjih, dia nak motivasi orang tu perkara yang lain, tapi kena jatuh kuatkan iman. Nak motivate orang. Kalau tak nak motivate orang, setakat nak orang tahu, tak perlu orang tahu. Amalan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berikan orang makan ke, kita kasih orang sedekah atau sebagainya. Jaga riak. Okey, baik. Apa yang kita kata ini shaimun, itu untuk kita ingatkan diri kita atau ingatkan orang tersebut. Orang nak berkelahi, kita ingatkan diri kita, ini shaimun. Alhamdulillah, aku ni sedang berpuasa dan puasa tu kerana Allah. Ataupun orang tu tengah nak ajak kita berkait, nak bergaduh. Kadang-kadang isteri ataupun bukan isteri lain, ada sebagian orang-orang tertentu, kalau dia tengah mengomel, kita tak jawab dia macam tak syok lah, tak ada sparring partner. Jadi dia nak, kalau kita jawab balik, apa yang dia punya sparring partner dia bagus kan? Contoh, untuk dia ini shaimun, tak apalah. Maksudnya aku sedang berpuasa. Engkau nak berletih ke, nak mengomel ke, silakan. Aku tak payah. Boleh lah. Jadi di sini satu dakwah untuk dia juga dan untuk ingatkan kita. Dan itu tak dikatakan riak, kerana Rasulullah SAW yang mengajarkan. Alhamdulillah. Barang siapa berpuasa Senin Khamis,
Kemudian selepas nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu berarti pertengahan bulan Sya'ban. Boleh tak dia meneruskan puasa Senin Kamisnya? Jawapannya diperbolehkan. Kerana dia memang biasa berpuasa Senin Kamis. Sebagai ulama tak galakkan sangat kita berpuasa selepas pertengahan bulan Sya'ban, kena lagi 2 minggu tu bagi mereka yang tak biasa puasa. Tak biasa puasa lepas dah dekat bulan Ramadan ni, lagi 2 minggu Ramadan, awak dah mula puasa, pada time Ramadan dah flat. Jadi bagi mereka, kita tengok pada golongan-golongan tertentu lah. Bagi seseorang dah biasa puasa Senin Khamis dan kemudian lepas pertengahan Sya'ban pun dia boleh teruskan puasa Senin Khamis. Ada orang dia tahu dia belum qada puasa tahun lalu, kemudian ada satu hari belum qada, lepas pertengahan bulan Sya'ban boleh terus qadakan. On that note, ada di antara kita masih ada qada bulan Ramadan, jangan tunggu last day 29 Sya'ban itu jam dia nak qada tahun lalu punya. Ada banyak masa. Sekarang ni lagi 2 bulan Ramadan. Ada banyak masa. Qada lah apa yang perlu diqadakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain? Ya? Soalan tentang keikhlasan itu. Ada kita beri pada satu keikhlasan. Ikhlas adalah dia tak ikhlas tak kan. Tapi kadang kita boleh mengharapkan terima kasih kepada orang. Tapi kata kita ni, kita mengatakan beradab. Kita marah pasal kita bagi terima kasih mesti atau tidak. Maksudnya kita tak ingat pasal apa kita nak makni adab daripada kita. Betul. Adab. Jadi kita macam tak memikirkan pasal yang ikhlas Allah ini kan berlagakkan kita boleh memberi yang harap belum terima kasih menyaharapkan. Tapi kita tak fikir pasal itu. Kita pasal kita adab. Adab. Macam mana? Dia gini, apabila seseorang beri kita sesuatu perkara, adab kita kepada dia hendaklah kita berterima kasih. Barang siapa tidak terima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi dalam Islam, kita kena menunjukkan appreciation. Kita kena tunjukkan terima kasih. Tak boleh katakan ada seseorang tu tolong kita buat satu benda, kita tak terima kasih dengan dia. Tak payah cakap terima kasih dengan awak, semua pertolongan daripada Allah. Tak boleh. Kita kena berterima kasih dengan manusia yang Allah Ta'ala hantarkan dia untuk bantu kita. Kena berterima kasih kepada dia. Selain daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nescaya dalam perkara ini, apabila kita katakan tadi kita buat sesuatu pada orang tak harapkan terima kasih, itu secara umum untuk kita sedarkan diri kita, untuk kita akur, kita nak buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memang wujud manusia-manusia ini memang kadang-kadang buat baik pun mereka tak berterima kasih. Walaupun dia tak berterima kasih, kita tetap berbuat baik dengan mereka kerana Allah. Tetapi sebenarnya saya katakan, secara umum sebagai manusia, sebagai orang beriman, apa saja kebaikan yang kita dapat daripada manusia lain, kita wajib berterima kasih. Selepas kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dan terima kasih awak bantu saya. Kalau tak kerana Allah, kemudian tak kerana awak, nescaya aku tak dapat buat perkara ini. Ini contoh. Ya. Dalam kaedah berterima kasih itu, sebagai ulama menjelaskan, sebaiknya kita sebutkan dalam kita berterima kasih itu, sebagai contoh, kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada dia. Macam perkataan kemudian, thumma, maksudnya katakan lain, kita tak boleh katakan, oh thank you very much, kalau tak kerana engkau, aku tak selamat. Tak boleh. Kita kena kata, Alhamdulillah, kalau tak kerana Allah, kemudian tak kerana engkau, aku mungkin tak dapat buat perkara ini. Ya? Ada sebagian ulama mengatakan perkataan dan pun tak wajar. Kalau tak kerana Allah dan kerana engkau, tak boleh dan, tak boleh samakan Allah dengan. Ada ulama mengatakan kena gunakan perkataan kemudian, jangan gunakan dan. Kalau tak kerana Allah, kemudian kerana engkau, kerana bantuan kau, aku tak dapat buat perkara ini. Ini contoh para jemaah. Jadi pengajarannya, kita tetap kena berterima kasih kepada sesiapa yang membantu kita. Maksud saya, macam tu tak? Macam kita akan beri satu kan? Terima kasih, tidak. Begitu. Terima kasih, mesti tak. Tapi, betul. Kita tak itu, bukan kita pasal berkisah. Pasal kita pasal adab kan? Betul. Okey, kadang-kadang kita dah bantu orang. Terima kasih pun tidak. Ini kelemahan diri kita lah. Memang kadang-kadang we expect at least terima kasih lah. Setidaknya ucapkanlah terima kasih. Namun para jemaah yang dirahmati Allah, realitinya ada manusia kadang-kadang
Dan memang dia spesies macam itu. Tak berterima kasih punya spesies. Ataupun Allah Ta'ala hantar dia untuk uji kita. Jadi dia tak terima kasih. Terima kasih pun tak apa. Tak, Alhamdulillah. Ini ujian. Jadi mungkin dulu Ustaz saya pernah terungkap, terasa demikian, dah bantu dia, terima kasih pun tak. Itu mungkin kita, kelemahan kita pada ketika itu mungkin kita lalai, kita tak terfikir. Jadi Alhamdulillah sekarang kita dah tahu, kita perbetulkan. Apa juga perkara memang sewajarnya dia berterima kasih, kita pun expect an acknowledgement, terima kasih dan sebagainya. Tetapi macam saya katakan, ada sebahagian golongan itu memang dia tak berterima kasih punya golongan, maka Alhamdulillah aku lakukan kerana Allah SWT. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim wa la taj'al a'malana liriya' wa sum'ah. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah amalan-amalan kami semata-mata kerana untuk mencari keridaan-Mu dan bukan kerana wujud riya' atau sum'ah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini, memenangkan masa. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada 3 lagi kitab yang belum diajukan. Siapa-siapa kalau nak ambil datang jumpa saya, ada 3. Okay, InsyaAllah. Oh sebentar, di sini ada permintaan ya. Mari harap dapat doakan buat jemaah almarhumah Maimunah Ahmad Abdul Wahab, yang ibu mertua jemaah kita, beliau meninggal dunia tak salah saya ya minggu lalu. Mainlah kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah.